Berjumpa lagi bersama saya, The Julia Channel. Kali ini saya akan membincangkan tentang Tasik Dayang Bunting. Bercakap tentang Tasik Dayang Bunting, kita pasti membayangkan seolah-olah seperti seorang wanita yang telah mengandung. Berbagai cara dan ikhtiar yang dilakukan oleh pasangan yang tidak mempunyai anak agar senang mendapat zuriat. Antaranya mengunjungi beberapa lokasi ajaib yang telah diberitahu dari mulut ke mulut yang kononnya mampu membantu mendapatkan anak. Seperti di negara kita sendiri, Tasik Dayang Bunting menjadi bualan ramai lokasi yang sering makbulkan permintaan pasangan yang belum memiliki zuriat akan menjadi kenyataan. Percutian ke Pulau Langkawi dikatakan tidak lengkap jika tidak menikmati panorama Tasik Dayang Bunting yang indah dan mendamaikan dengan menaiki bot laju lebih kurang 30 menit perjalanan menempuh ombak begitu berbaloi apabila disajikan pemandangan semula jadi yang begitu memukau dan cantik. Apa yang paling menakjubkan, walaupun Tasik ini terletak berhampiran dengan laut, air di Tasik ini tidak masin dan menjadi tumpuan pelancong melakukan berbagai aktiviti air. Pengunjung diberi peringatan agar menggunakan jaket keselamatan apabila berada di dalam air karena Tasik ini mempunyai kedalaman 10 meter. Tasik Dayang Bunting mendapat pengiktirafan UNESCO dan dikategorikan sebagai salah satu geopark di Langkawi. Semasa dalam perjalanan, Anda dapat melihat bentuk muka bumi pulau ini yang seakan-akan seperti wanita yang sedang hamil, sedang berbaring, dan dari situlah pulau ini mendapat nama. Terdapat mitos mengatakan wanita yang sukar hamil jika meminum air Tasik di sini akan dikurniakan anak. Tidak dapat dipastikan sejauh mana kebenarannya, tetapi mengikut kata penduduk tempatan Langkawi, kemungkinan ada wanita yang senang hamil selepas minum air Tasik ini kerana khasiat yang terdapat di dalam air tersebut. Ia seakan membantu tubuh bekerja dengan lebih baik dan tidak kena-mengena dengan mitos karut. Pulau ini mendapat nama daripada kisah gergasi sakti yang bernama Dayang Bunting. Jika diimbas bentuk pulau ini, ia seolah-olah menyerupai seorang gergasi hamil yang terlena. Di tengah Pulau Dayang Bunting pula terdapat tasik air tawar yang berkeluasan 3 padang bola sepak. Air tasiknya yang jernih dan mempamerkan panorama yang sangat indah. Berbalik kepada kepentingan Pulau Dayang Bunting kepada penduduk Kedah. Oleh kerana negeri Kedah menghadapi kemarau iaitu lebih 4 bulan setahun, iaitu pada bulan April hingga Disember, bekalan air amat penting kepada penduduk Langkawi, khususnya kepada pelaut dan nelayan. Oleh sebab itulah, takungan air tawar itu menjadi keperluan penting. Pada zaman dahulu, tiada kemudahan rujukan lokasi moden bagi penduduk. Oleh itu, setiap lokasi yang ditemui diberi nama berdasarkan rupa bentuk lokasi berkenaan. Beberapa kisah yang pernah saya ceritakan sebelum ini, yang mana terdapat banyak pulau-pulau yang pelik, sudah pasti menyimpan satu cerita legenda. Begitu juga legenda Tasik Dayang Bunting. Dari legenda ini, beberapa ratus tahun dahulu, ada seorang jin yang bernama Mambang Sari duduk di Pulau Langkawi. Setiap hari, Mambang Sari dan dayang-dayangnya pergi bermain di suatu tempat yang dikenali sebagai Pasir Teluk Air Tahun.
Pada suatu hari, ketika mereka sedang bergembira di pulau itu, seorang jin bernama Mateja telah ternampak mereka. Mateja jatuh hati kepada Mambang Sari. Mambang Sari tidak mengetahui bahwa Mateja telah jatuh hati kepadanya. Selepas bermain-main di pasir teluk air tahun, Mambang Sari dan dayang-dayangnya pula pergi mandi di Teluk Lawak. Setiap kali Mateja mengikut sahaja dari jauh kerana tidak berani meluahkan kasihnya kepada Mambang Sari. Pada suatu hari, Mateja melalui suatu tempat yang dikenali sebagai Diang. Tempat ini telah dihuni oleh seorang tua yang bernama Tuk Diang. Pada suatu hari, ketika Mateja sedang lalu, Tuk Diang bertanya kepadanya, kemanakah Mateja hendak pergi? Mateja menjawab, dia hendak mengikut Mambang Sari karena dia telah jatuh hati kepadanya, tetapi dia tidak berani untuk menghampiri Mambang Sari. Tuk Diang memberi petua. Katanya, ambillah sebatang tabung buluh, pergi berjalan di pantai laut sewaktu air surut, kemudian tadah air mata duyung di suatu tempat yang dipanggil Teluk Kahar. Apabila terlihat Mambang Sari, maka basuhlah muka kamu dengan air mata duyung tersebut. Mateja menurut segala petua Tuk Diang. Ketika waktu surut di Teluk Kahar, maka terlihatlah seekor duyung duduk di atas batu dan air matanya jatuh meleleh ke mukanya kerana air pasang telah meninggalkannya dan dia tidak dapat pulang ke laut. Apabila Mateja melihat duyung itu duduk terbeting di batu, dia terus menadah air mata duyung itu. Tanpa membuang masa, Mateja menyapu leher dan mukanya dengan air mata duyung itu. Apabila Mambang Sari melihat wajah Mateja, maka jatuh hatilah dia. Pada hari-hari seterusnya, mereka pun duduk berkasih sayang, tetapi tidak duduk sama setempat. Ada kalanya mereka berjumpa di darat dan ada kalanya di laut. Tidak lama kemudian, Mambang Sari pun hamil dan balik ke satu tempat yang dipanggil Dayang Beranak untuk melahirkan anaknya. 7 hari selepas bersalin, anaknya meninggal dunia. Mambang Sari menggebumikan anaknya ke dalam sebuah tasik dan pulang ke kayangan. Dikatakan sebelum meninggalkan tasik itu, Mambang Sari menyumpah air itu agar mempunyai penawar kepada sesiapa yang tidak dapat hamil. Oleh itu, tasik ini dikenali sebagai Tasik Dayang Bunting.